Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu akan teruskan dengan tajuk berikutnya, iaitu 3.2, tajuk persuratan. Okey ni. Okey, pada akhir bab ini, topik ini cikgu nak awak tahu dan boleh menerangkan tentang kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Okey, apa itu persuratan? Okey. Sebelum sistem tulisan, agak-agak kita zaman dulu guna apa? Kita zaman dulu menggunakan sistem lisan. Kat sini dia cakap tu. Okey. Maksudnya, kita nak berkomunikasi pada zaman dahulu, kita tidak mempunyai tulisan lagi, kita mempunyai tradisi lisan. Cerita daripada satu perkara kepada satu perkara lain disampaikan melalui lisan. Okey, tradisi lisan adalah berdasarkan alam sekeliling dan selalunya bertemakan asal-usul, binatang, nasihat, sloka, teladan dan juga adat. Okey, tapi apabila lahir sistem tulisan, maka persuratan pun wujud. Okey. Persuratan ini bukan sahaja merujuk kepada surat. Maksudnya bukan sahaja merujuk kepada kertas, tetapi dia juga merujuk kepada batu bersurat, inskripsi, manuskrip, surat-surat lama dan juga kitab-kitab lama. Okey, kita lihat persuratan di setiap kerajaan alam Melayu. Okey, di Champa kita telah jumpa ataupun bukti penemuan batu bersurat tertua di sebuah tempat iaitu Kautara. Okey, di Champa ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat dan penemuan manuskrip bukti persuratan Champa sejak abad ke-13. Okey, contoh karya sastra yang masyhur ialah Akayat Indrapatra dan Akayat Dewamana. Okey, itu adalah persuratan Champa. Okey, seterusnya Funan, kita jumpa juga batu bersurat pada abad kedua dan Srivijaya, batu bersurat Karambarahi dan Palas Pasema pada abad ke-7. Ada apa atas batu bersurat di Srivijaya ni? Dia tentang kepentingan taat setia kepada raja. Okey, kita lihat Angkor. Buktinya adalah kita jumpa batu bersurat Sdok Kottom di barat laut Kemboja. Dan batu bersurat ini mengisahkan tentang pemerintahan Jayavarman II. Okey, siapa Jayavarman? Jayavarman adalah pemerintah Angkor yang berjaya memajukan sistem pertanian di Angkor. Okey, inskripsi yang terpahat pada dinding-dinding candi Angkor pula menggambarkan aspek keagamaan dan juga pemerintahan Angkor ketika itu. Okey, Majapahit buktinya adalah penemuan batu bersurat Trowulan. Okey, ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bertulisan Kawi. Okey, penemuan dalam bentuk manuskrip, contohnya karya yang masyhur adalah Nagarakartagama dan pada tahun 1365 Masihi. Antara karya-karya lain ialah Pararaton dan Tantu Pagelaran. Okey, Srivijaya buktinya adalah batu bersurat Bukit Coras dan juga Bukit Meriam. Okey, seterusnya kita lihat pengaruh persuratan alam Melayu. Okey, pengaruh persuratan alam Melayu terpengaruh daripada epik dan sastra India dan juga sastra Islam. Okey, kita lihat persuratan alam Melayu yang dipengaruhi oleh epik dan sastra India. Okey, antara karya ataupun epik cerita-cerita dahulu yang mempengaruhi persuratan alam Melayu adalah seperti Ramayana, Mahabharata, Purana dan juga Jataka. Dan karya-karya ini, maksudnya kitab-kitab Ramayana, kitab Jataka ini disadurkan dalam bahasa tempatan. Maksudnya kita translate semula dalam bahasa tempatan kerajaan masing-masing. Okey, kita lihat pula pengaruh persuratan alam Melayu dari aspek Islam.
Okey, bila Islam tersebar, bentuk sastra Islam mempengaruhi persuratan alam Melayu, iaitu syair, gurindam, nazam dan juga cerita rakyat. Okey, kisah-kisah kehidupan Nabi juga turut disebarkan. Antaranya adalah hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat, hikayat bulan terbelah dan hikayat Nabi Yusuf. Okey. Contoh karya-karya epik pula banyak mengisahkan tentang pahlawan-pahlawan Islam. Contohnya hikayat Amir Hamzah, Iskandar Zulkarnain dan hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Dan tokoh Islam seperti Nabi dan pahlawan Islam telah menjadi elemen yang penting dalam mempengaruhi persuratan Melayu. Okey. Cakna Minda, aplikasi Kebat, persuratan kerajaan alam Melayu menerima pengaruh dari sastra India dan Islam. Bincangkan. Maksudnya betul ataupun tidak. Persuratan, batu bersurat yang kita jumpa, manuskrip-manuskrip yang kita jumpa ni mempunyai pengaruh dari India dan Islam. Betul lah jawapannya. Okey, sebab kita ada jumpa kitab-kitab lama yang disadurkan seperti kitab Ramayana. Okey, selain itu kalau Islam pula, kita masih lagi menggunakan nazam, syair pada ketika ini. Okey. Cikgu harap jelaslah pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang persuratan dan juga bahasa dan tulisan. Jadinya, cikgu harap awak dapat ulang kaji sendiri untuk topik berikutnya, iaitu seni bina dan juga struktur sosial. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Dan nanti cikgu akan bagi latihan sebagai pengukuhan. Sekian, terima kasih.